Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung muka surat berapa? Tak ada kitab. Ya? 17. Ini tengok. Kat mana? Pinjam tu Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala telah mengeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Abi Umamah dengan kata Abu Umamah, tiada memberi faedah oleh seorang yang mukminin kemudian daripada takut bagi Allah akan kebajikan baginya mukmin daripada isterinya yang soleh, maka menyuruh oleh suaminya akan dia isteri, nescaya mengikut perempuan itu akan dia suami, dan jika memandang ia isteri suami kepadanya kepada isteri, nescaya menyuka ia isteri akan suami, dan apabila bersumpah ia suami isteri atas suami, nescaya memberi kebajikan ia isteri dia akan sumpah. Dan jika gaib suaminya daripadanya isteri, nescaya memeliharakan ia isteri akan dirinya dan harta suaminya. Suatu hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah daripada seorang sahabat yang namanya Abu Umamah dengan katanya tak beri faedah oleh seorang yang mukmin kemudian daripada takut bagi Allah akan kebajikan baginya bagi mukmin daripada isteri yang soleh. Maksudnya amalan yang paling mulia di sisi Allah iaitulah takwa. Nampak? Sebab tu Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu di sisi Allah, yang paling takwa kamu. Hak lain kediam, paling takwa. Dia bukan kira ilmu, takwa dulu. Pakat tak kira, bukan kira tahajud banyak. Takwa. Lepas pada takwa, kalau orang yang laki-laki kau, iaitulah isteri yang solehah, isteri baik. Dia mulia dengan takwa. Yang kedua, mulia dengan isteri solehah. Maka menyuruh oleh suami akan dia, nescaya mengikut perempuan itu akan dia. Isteri solehah ni lagu mana kau? Nabi kata kalau suami suruh buat. Maknanya kalau hak suruh tak buat, tak solehah. Nama solehah tapi perangai tak solehah. Nama benda kau di rumah, nama no solehah. Nak bunyi pada depan belebek kapau belebek. Namanya solehah. Tak. Nama tak penting, mana penting juga. Perangai penting daripada nama. Nak. Nama murah, nyak bini. Nampak nama murah, murah. Maknanya kalau kita nak berkahwin, kita kena siap sedia. Setelah kita berkahwin, suami suruh apa yang tak haram kena buat. Hak haram tak dibuat. Tapi kalau kau puang tu jahil, tak tahu halal haram, suami suruh hak haram buat kau. Sebab tu kita kena belajar. Apa ni belajar kau? Nak mengetahui benda apa yang haram, satu fardu ain pada orang puang. Kursus perkahwinan ngaruk tu. 2 hari kursus perkahwinan. Ialah khabar benda-benda haram. Dia khabar cara nak ambil borang kat gigi gua ni. Borang ni nak saing kat mana?
Bayar banyak mana? Nak, kena serah berapa minggu sebelum nikah. Qadi nak tekak berapa tu ya aja. Faham? Tu bukan khusus nikah. Tu khusus khekah. Faham? Khusus nikah ajarlah buat gini haram, buat gini haram, buat gini wajib, tak buat gini masuk neraka. Itu baru khusus nikah. Betul tak? 2 hari lah khabar. Khabar kat mana nak atur orang? Cok kena ambil dengan siapa? Faham maklum ah? Nak? JKK ya? Orang lain tak boleh. Nah? Gitu dak payah khusus gitu. Nampak? Kena khabar kepada isteri mungkin kalau menikah suami suruh wajib buat selama mana suruh dia tak bercanggah dengan perintah agama. Kucai kopi agama tak kata tak larang, maka bila suami suruh jadi wajib. Asal tak wajib. Nak temang suami nak balik duana-duana nak pergi rumah mak dia ke nak pergi rumah kakak dia mai. Yang ikut aku ustaz nak pergi rumah kakak aku. Dia tak tambah hukumnya haram. Kena pergi. Nak suami panggil kena pergi selalu. Walaupun tengah duduk dapur, Nabi kata iza da'a rajul imra'atahu falta'tihi wa in kanat 'ala tanur atau kama qala. Kalau suami memanggilkan isterinya, maka hendaklah isteri itu mendatangi suami itu walaupun isteri sedang berada di dapur. Mana duduk dapur tengah goreng ikan, tinggal kuali biar hangus lagi. Suami lebih mahal daripada ikan kering. Tengah basuh pinggang, dah nak kicau lagi, sabun ada lagi di pinggang, tinggal tarpang boleh buh kicau. Suami mahal daripada pinggang ni. Nak tu dia kena gitu. Kalau boleh sekali panggil, jangan 2 kali. Suami panggil dijah, berduk rapok mari, laju pada 100 meter lari. Faham? Baru tu ni nanti kerja ni dok goreng ikan ni dak apa. Duk basuh pinggang panggil hak mak. Benda. Nak macam bini dayuk. Nah, biar panggil nama sekali pergi selalu. Tu orang panggil orang belaki. Faham? Hukum dia kena gitu. Nah, orang ni bila kita masuk satu-satu benda kena ikut peraturan. Macam kita nak sembahyang jemaah. Ulama kata kalau kita nak jadi makmum nak ikut sembahyang berjemaah, tok imam rakaat baru boleh kita rakaat. Lagi Tok Imam dah habis surah, jangan rokok ikut dia dulu. Tunggu dulu. Tok Imam lagi tak salam, kita tak boleh salam. Lepas salam pula, kalau tak ada apa-apa hak mustahak, kena tunggu situ. Lagi Tok Imam dah bangun wirid. Makmu jawab apa? Rohak lah gitu. Main tunggu imam. Tak ni muka bonak semayang jemaah. Tak mau ikut peraturan pula. Tak boleh kena ikut peraturan. Ini suami kata basuh baju ni derah sikit, 2 jam ada masa. Awak basuh selalu, awak perah bilah jemaah 2 jam lagi kering. Saya nak pakai, nak kita tengok dinastik. Dah boleh takwil tak sah kena ambil baju tangan pergi masuk jerebah dalam bilik. Kalau boleh jerebah tu so ke itu biar laju. Rendang konyol hubur sabun peru kicau melek pergi jemur. Faham? Tu kena bawa panggil perempuan solehah. Nak ni sampai 2 minggu tok lelaki lepas baju atas rata dak kak? Ada gak jenis gitu? Tok lelaki jenis ada gak jenis bila lepas tu mana tak wakat? Dak kak duduk atas tangga situ. Kalau duduk atas lambu gitu baju tok lelaki dah ambil. Nah, ni tengok orang nikah nak nikah. Tengok pada pukul kopang jangan. Kopong pukul kopang. Anak dara siapa dah. Malah ke tai. Pukul kopang apa? Simbah haico ngating gitu.
Nah, orang pukul kopang ni hak rajin. Tanya benar, hak ni nak basuh selalu. Hak ni nak gosok dah. Nah, betul. Ni baju betul lelaki nak pakai berkeduk-keduk kali. Nah, tu lelaki pula kata, "Dak gosok baju." Dia jawab pula, "Apa dak kepal?" Berat. Gak itu tang striker tak ada ini. Nah, tak ada striker nak beli striker, tak ada papan gosok nak beli papan gosok. Nah, gosok jasa tanya. Gosok belaka, keluar dalam gosok. Faham? Kita isteri kan. Nah, kerja kita dah. Ni tanya dah, nak gosok. Ada khabar nak gosok. Nampak? Susah tu. Kena tunggu. Tengah malam gerak. Nah, suruh buat turun barang, dia turun barang ke. Lah kereta kena buat turun. Kena bangun. Nah, tu. Ni kalau dah tengok TV ke Allah. Suruh buat air dah bangun. Buat air kat se. Nah, nanti buat lu kita sedap nak tengok cerita. Nah, nikah sangat. Nikah dengan cerita tu kan. Nah, tak boleh. Banyak tak betul. Nah, baru nikmat. Suami kata buat air, pong, lopak selalu buat air. Nah, ada gak buat tapi dia letak gitu mbah. Apa kocok ni? Nah, pasal apa? Nak marah, tengok-tengok cerita supaya jadi muka. Nah, ada tak kena ni, ada kita salah cakap, ada kita dah silap. Nah, kita berbujuk, asal ngajuk dah dia apa? Senyum sikit dah dia apa? Nah, payah masuk dalam bilik ambil piti. Dah banyak ambil dalam 5,000 dah. Faham? Jangan ambil banyak pada berjota-jota. Ambil 5,000 ikat dengan ketok ni. Yang ni abang hadiah kan yang ni. Ambil lah nak beli apa-apa pun. Tengok muka dia. Kelewar muka. Faham? Serta-merta. Tadi Mybi Ferrari terus jadi. Faham? Kau kau tak ada menawak. Nah, kau nangis tu, nangis pujuknya tu. Nangis kita ada salah cakap ke tak? Dia nangis mana ngajuk kita. Tak takkan nak pujuk dah mari kita pergi jalan patah tu urut. Ambo. Dan kita pergi ni pergi patah merang. Kekel ni dua orang mandi patah. Dah ya kita pergi beli mah. Kedamah. Beli rata baru. Jangan kasar sangat dalam 15 tahun dah. Faham tak? Kita pun ui ke dia. Nah, dia duduk situ duduk nyanda di bocong gas. Kita pun lah ni hadiah perkahwinan. Tengok muka dia. Nah. Berseri-seri, memacam-macam kilatnya. Faham? Memang. Nah, memang suka selalu. Itulah obat dia. Nah, barang kemah piti. Nah, tidak sayang mana kita. Kalau sayang kita senyum semua muka dia. Nah. Kena buat lagu mana bila suami memandang kita, kena buat supaya suami itu suka jadi tengok muka kita. Muka biar beriah sama, muka ni biar bersolek sama. Biar makna kewi sama, muka kena gilak sama. Nah, kalau boleh bahang dengan grinder, biar lecing sama. Nah, kening ni biar bercelok sama, mulut biar bergicu sama. Muka gitu suami tengok senang hati. Nah, ni muka ke? Muka. Nah, dan apabila bersumpah ia suami atasnya, ia isteri atas suami, nescaya memberi kebajikan ia isteri dia akan sumpah tersebut. Maknanya kalau dia berjanji apa-apa, memang ditunang janji tu. Kalau kata satu-satu benda dia buat, tu isteri yang isteri lagu ni lah yang diambil kira selepas daripada kemuliaan takwa, maka kemuliaan yang nombor 2 isteri yang baik. Baik mulut, baik mata, baik pandangan, baik hatinya. Nak pandai menyusun perkataan. Nak susun perkataan. Nah, lagu mana? Pasal kita nak beradak dengan abang kita tak sama beradak dengan suami. Kita nak bercakap dengan ketua kampung, dengan pegawai kerajaan tak sama. Suami kita nombor 1 dalam alam ini. Nah, dialah nombor 1 ni. Orang lain kita ra'i juga, tapi suami nombor 1. Kalau nak balik ke mak kita,
Suami kata dasar balik, tak boleh balik, balik berdosa namanya. Tu lebih dia. Nak. Dan jika ghaib suami daripadanya isteri, nescaya memeliharakan ia isteri akan dirinya. Kalau suami tak ada rumah, jaga diri. Jangan suami tak ada rumah tubik kata kita jenis perempuan ni, kalau suami ada rumah beres. Dia dah, mu mari ambil aku lah. Aku nak tengok kau orang main. Datuk lelaki mu tak marah. Dah ada. Gini khusus 2 minggu. Baru turun ke laut ni. Nak, baru turun candak ni. Dah. Tak apa. Suami dah ingat duduk rumah. Nak. Patut dah tengok warna pinggan-pinggan tak basuh. Baju-baju anak duduk dalam mesin lagi. Rupa suami tubik, dia tubik. Pasal berjalan. Nampak? Kita ada suami dah nak berjalan dengan suami kita. Kalau kita tak suka nak berjalan dengan suami, tak usah menikah. Faham? Bila kita menikah dah, dia kena ikut peraturan. Nak berjalan suami, tak keni pun. Apa berjalan seorang diri. Nah, macam orang kita tak ada belaki, macam orang bujang siang. Nah, laki ada dia duduk berjalan tak keni. Tak boleh. Nah, jalan dengan suami. Nah, dan harta suami dah lewat lebih kurang. Dah boleh ambil piti suami tak ada. Ini korek challenge suami tu. Hak gagal piti dalam meja cari kat hak jenis suami ada jabat rumah, buka robok cari piti. Ada hak jenis gitu. Nak 5-60 ya kali ketak. Nak wallet tu lelaki ada bahan dah. Tu lelaki pergi berok. Dah 15 ya. Dah gagal dia lah kocek. Gagal bahan 15 ya bahan. Piti ada 200 lebih, mana sedap. Tu lelaki di rumah takkan nak kira mau piti nampak sangat. Nak. Patu ni mesti tak mana ni kena cek. Faham? Sebab kalau kita cek kita tahu. Nah, hilang rupanya. Nah, kita dah ingat anak kita. Mau. Nah, jangan buat gitu. Nah, berok 15, pergi mandi pula 10. Nah, 25 stor orang. Minyak mahal. Nah, jangan ambil harta suami beri kepada orang lain, tak boleh. Walau mak ayah kita tak boleh. Walau adik-beradik kita haram. Baju suami, piyah suami, kasut suami atau barang-barang lain lah. Nah, tak boleh mana-mana gitu. Nah, barang-barang tak kira barang-barang apa. Hak suami dia tukar dah buah hak baru, hak lama sipang dulu, hak lama yang mana pandai gigi kau orang. Nah, dia tengok baju ni lama dah suami tak pakai. Dia pun ambil wik adik-beradik dia. Ambil lah nak baju ni, ambil lah. Tu lelaki aku dah akad dah. Nah, hukumnya haram, tak boleh. Nak beri kena tanya, bukan nak boleh beri, tanya dulu. Jadi kalau kita ni suami, isteri buat ikut say, nak belanja, nak buat apa, maka tidak ada kekuasaan nama suami yang sebenar. Suami sebenar-benar suami ialah apabila isteri nak buat apa saja, dia akan tanya suami. Maka suami itulah yang dikatakan suami yang berkuasa di dalam rumah. Kalau isteri bebas nak buat apa saja, tak payah minta izin, tak payah tanya ikut say, maka suami tak ada kuasa. Nak? Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Ali dan Rafi daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa sungguhnya laki-laki bila memandang ia kepada isterinya dan memandang pula isterinya kepadanya laki-laki, nescaya menilik Allah Ta'ala kepada kedua suami isteri akan sebagai tilik rahmat. Dalam hadis ini Nabi kata, bila kita tengok muka isteri kita, isteri pun tengok muka kita, seronok lah dua-dua orang, maka Allah Ta'ala pun akan menurunkan rahmat. Hak ni yang kita nak. Nikmat berlambak-lambak, tak habisan. Kau ganah, kau banyak nikmat. Rahmat yang kita perlu. Berapa ada nikmat. Nah, rapah tanah orang kampung boleh nikmat. Nah, nyanda lah ni pecing. Nah, makan pecing, besuk. Nah, rapah tanah orang tu, rapah tanah orang ni. Nyusupah lah nak maki hamu dorang tak ada ha. Kau kenyang nampak. Nah, duk bilang pitih. Bank tu ada 2 juta, bank ni ada 1 juta. Nah, tu nikmat.
rahmat, kasih sayang Allah. Banyak cara, di antaranya kita tengok muka isteri, isteri tengok muka kita. Bila tengok, sama tengok, jadi suka. Bila suka, suami isteri turun kasih sayang Allah. Ni, buat gitu selalu lagi. Faham? Duduk saja pada duduk tengok drama apa bodoh. Nah, bodoh-bodoh ke diri drama. Daripada rambut hitam tak ada ubang sorak apa putih semua tak ada hitam sorak. Tengok juga drama. Nah, tu orang ah tengok. Tu belang-belang cucu cari gutu. Ha nak tengok drama. Bodoh ke benda. Nah, ni. Tengok muka isteri, isteri tengok muka suami. Main gitu cerah. Nah, seronok. Turun rahmat Allah. Tengok tu turun laknat. Malaikat tembak. Malaikat mari tengok rumah-rumah mana gak ada ngaji Quran. Ada. Lari malaikat. Pergi rumah tu imam tengok Gusti. Undertaker lawan Stongko. Faham? Lagi malaikat banyak ke nak tolong baca doa rahmat. Dah, malaikat pun kata kita pergi motor bila pula. Pergi motor bila siapa kat tangga dengarlah. Twitter. Faham tak? Music. Faham? Tok Bila dengan bini Tok Bila. Duk tengok music. Nak lari pula malaikat. Dah. Ada benda. Nah, ada benda lari habis. Dah lagu sama. Nah. Gi rumah juru nikah. Ni juru nikah malaikat kot. Ita kot tikak malaikat rahmat. Tengok. Bollywood. Hindustan tu. Juru nikah pakai kain plekat saja bini kembar ratung. Duk tengok Bollywood. Nampak? Bodoh. Ada benda. Kalau baca Quran, Allah rahmat. Malaikat kata mari rumah ni baca Quran, mari belaka. Keliling malaikat. Maka mereka pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, rahmatkanlah isi rumah ini. Rahmat. Bila rahmat turun, maka anak-anak menjadi baik. Anak jadi baik. Biar tak ngaji tinggi pun jadi baik. Padi tilik lah, tengok muka bini lah, tengok orang joget-joget lah. Khabar dalam warta berita petang dalam radio tadi, 2 tempat yang berjaya menarik penonton paling ramai, iaitu kolam renang dan gimnastik. Kolam renang po orang tengok orang puan berenang pakai spender saja. Orang lelaki luar dalam cek. Tak. Lepas tu gimnastik. Hak puan sebing-sebing ni. Pusing rebeng. Piung lepo, musing. Punggung tak atas. Tak. Lepas tu tak ke bawah pula, musing-musing. Lepo bola. Tak sambut ke tangan, sambut ke peha. Puing naik. Piung. Sambut bola. Tak. Tu semua tu kena laknat belaka. Majlis tu majlis maksiat. Majlis orang yang mencabar kebesaran Allah Ta'ala. Siapa yang kita tengok tiap-tiap langkahnya 1 dosa. 100 langkah 100 dosa. Gi balik 200 dosa. Kalau gi dengan motosikal kira dengan pusingan tayar. 1 pusingan sumbu balik ke atas mula 1 dosa. Yang tukang panggil mari tengok, atas orang mari 1000 orang mari dengan sebab dia panggil 1000 dosa. Yang buat banner, yang buat saklar, yang buat papang iklan, semua berdosa belaka. Kita tak kata agama dia tak dah gitu. Bukan kita kata. Kalau hak mai hak dak aurat dak haram. Macam ni dak dedah aurat. Memanah pakai luar panjang, baju lengan panjang. Tak ada aurat. Apa ni speedboat, lomba speedboat, kolibar. Tu tak pakai spender aja tu. Kalau tu pakai baju lekat. Tu tak haram. Nampak? Tak haram. Nah orang waktu buru.
Nah, dah reti berapa meter kuat letang, kuat dada, dah reti nak tengok orang berenang. Nak. Tina duduk 10 orang biar kolam. Nah, cak luar. Mula masuk luar panjang. Jeng buang luar. Nah, buang trek. Di trek tu ada tulisan Terengganu. Nak Pahang, Sarawak. Buang trek. Dan siapa ada kat trek nak berenang, buang baju kecil tali gini. Macam baju jalan orang puang. Bergendi-gendi biar ni. Faham? Belakang ni nampak habis, lurus tak lurus. Nak ayah haji cabut terus ke bang. Dah kilah longgar. Nak, tu. Tu semua tu maksiat belaka, dosa belaka. Kena laknat belaka. Nak. Tu. Sebab apa? Mana-mana perempuan yang mendedahkan aurat di luar rumahnya sehingga dapat dilihat auratnya oleh mata-mata ajnabi, maka dia akan berjalan di dalam kegelapan di hari akhirat. Mana-mana kulit yang dilihat, ditonton oleh laki-laki ajnabi, maka kulitnya itu akan dibakar di dalam api neraka nanti. Kita wajib percaya lagi. Nampak? Sokang kau, harang kau. Neh. Ada ustaz kata tak apa, jaga semayang dah. Nampak? Tak apa lumba renang gitu. Tak apa, jaga semayang lah, jangan tinggal semayang. Dah pakaian tu guna ustaz? Ni tanya dia. Gak gitu ambil pakaian renang, we pakai ke ustaz tu. Ambil seluruh spender cek tu, we pakai ke ustaz, eret bubuh atas papan hak terjun. Duduk situ nak ukur gambar amal-amal. Nampak? Guna gambar. Baru dia tahu. Nak, dia kata. Banyaknya dosa rakyat Terengganu. Nak. Kakak kita, adik kita harang kita tengok pakai baju gitu. Leh, dosa kata anak orang, kakak orang, adik orang. Nak. Orang yang kata halal jadi kafir. Kerana harang melihat aurat perempuan ni dengan ijma' ulama. Nampak? Man ahalla ma haruma bi ijma'in faqad kafara. Barang siapa menghalalkan perkara yang telah haram dengan ijma', maka jadi kafir orang kata. Dia tidak apa, tak dosa, jadi kafir. Berenang tak kafir lagi. Nah, baru dosa bukan Arab. Orang kata tak apa, tak dosa. Dia gitu. Gimnastik. Sedap gimnastik. Netingnya guling. Kejap punggung tak ke atas, kejap kopek tak ke bawah. Macam-macam peseng. Pernah lagi tengok. Nah. Nabi kata man mala'a ainahu minal haram mala Allahu ainahu min jamri jahannama. Barang siapa yang membuka dua matanya pergi melihat benda yang haram, maka Allah akan sumbat dua matanya dengan bara api neraka sepenuh-penuhnya. Ada apa? Dah takut dah? Dah takut. Takut kerana dak dengar, dak mengaji, dak berguru, dak hadir kuliah. Tak ada apa-apa. Dak rasa berdosa. Dia dosa nak rasa berdosa ni daripada takwa. Takwa ni takut daripada kepercayaan, iaitu iman. Iman timbul daripada pengetahuan. Dah kalau tak ada ilmu, tak ada iman. Tak ada iman, tak ada takwa. Bila tak ada takwa, biasa. Nah, berlalu kita tengok. Ada apa? Nah. Kita tak tahulah kita ni. Nak kena syukur je lah Tuhan pelera. Hak lepas-lepas dah cakap nak pikul dosa dah lepas-lepas. Bertambung-tambung. Nak. Berapa malam kita main? Tak tahu. Bila nama? Boleh lebam no. Tak tahu. Nah, esok lah nama. Esok lah ke bila? 8 hari bulan. 9 hari bulan. Haji kabak. Tak. Haji kabak di.
berlari, bertelanjang, lari, lopak galoh. Lopak galoh hok puang, lopak galoh. Dekat dia lopak, bawah dia lopak tu dua orang, pegawai laki-laki, kanan kiri kena duduk. Kena duduk situ bukan hitang. Hak puang pula lopak bukan pakai kana. Pakai luar kenyek, baju tali gini, nampak tiok. Faham? Lopak galoh ku atas. Bila masa lopak, dua pegawai kena tengok keadaan lopak tu. Peha puang tu lutut tengok molek kena tak di galoh. Hang, kena perhati molek. Dah tak? Kerja dah tu. Ha dah. Tu kata kena laknat, mal'unun. Kena laknat. Kena laknat. Ada apa-apa berlagu kita tengok bawa anak, bawa tok, bawa cucu tengok. Hak tepat hak mainan dak haram kita tak kata dah. Hak kata ni hak mainan hak haram. Hak dak haram tak apa, tak ada masalah tu. Hak haram, faham? Ha, tidak kira sokang mana pun, sokang dunia mana pun, haram. Nah. Ha. Kalau kita tak kata haram pun haram kau. Dia tetap dah syariat Nabi Muhammad sampai kiamat. Semua ulama ubah pindah hukum pun tak pakai dah. Nak? Ha. Oleh ada. Lapak kijang. Ho, soyok pagi tu perut puang. Dah kijang. Tahu tak lapak kijang? Nah, lapak tinggi. Nampak neting ku atas tu. 400 meter lapak pagar. Dia ada pagar tak? Kalau lari saja pun sebing dah. Lapak pagar pula. Habis nampak skrudraiber tu big. Nampak? Tai micing nampak. Spoiler so kira ya. Ha, race sport tu big spare. Ha tu kata habis kena laknat. Shooting stadium dia hadir. Batu kalau kita pergi tengok, oh berlari telanjang gini, tu big dia ada. Kerana majlis tu majlis maksiat. Nampak? Ha, tengok. Oh majlis ni tutup aurat belakang. Tak apa, boleh hadir, tak ada masalah. Bukan kata pergi stadium tu haram. Kalau dia main tattoo, main apa waktu tutup aurat. Nah, tak ada masalah. Ha? Tapi ada ke orang petikar pagi tu semua nak kira. Ada ke jenis gitu? Pagi tu semua nak hukum. Dah gitu semua gitu mana ni? Nak pelanggar tak berani apa? Tengok satu hal lain. Tapi kita nak pelanggar hukum tak berani. Hukum gitu. Nak kan dia jahil. Nak start dinastik tu negak tu. Hidup negak tu. Negak. Hak duduk kekeng ni masa nak start tu kekeng tu kaki. Nak start kekeng dulu berat nandang tu. Dah orang tengok bukan dekat-dekat ni hulu tajing. Mari, nya jerebah dak hak. Hak puang tu duduk gitu, duduk kepala atas bala, kaki soyok tu. Ada penonton. Tunggu lagu bunyi, jeng jeng jeng. Ha baru gerak kaki. Musim. Kau tengok. Bukan pakai baju sembahyang. Ni seluar kek biar ni. Dah. Kena laknat habis shooting stadium. Habis kena laknat. Laknat ni mana doa malaikat kata celaka bahan tanah belaka. Bahan tanah belaka ni tak erti bahasa. Tu makna laknat. Faham? Mapuh derah pok-pok ni. Malaikat berdoa. Kita tak kata. Laknat-laknat ni hak sepatutnya kena syaitan iblis. Tiba-tiba manusia pergi buat. Ini. Nampak apa ni? Ulu atas pada kenyai. Mari. Mula naik bok lu kau kenyai. Naik bok daripada atas tau. Dekat Taman Negara tu. Siapa di kenyai naik seterong. Siapa kalau berang naik bah. Faham tak? Naik bah pula 3 kali transit. Nampak? Orang tinggal sekali dah ajak pergi kat berenang, nangis laut. Nampak? Allah Rabbi. Habis-habis hulu. Tai lembu kat keti mari. Basuh kat stadium. Nak tengok, aku nak tinggal. Faham? Dia main gitu. Allah, kalau orang ngajar belah rumah ada harapan. Tok Bila bang daripada muda pakai mapuh Tok Bila. Dari.
Ana lama tak hilang ni, tak pernah nak dengar suara. Mampu lama lah kan? Mampu terus tak hilang. Tak reti bahasa je. Nak sampai mati terus kan mata dah hari. Nak. Dah pasang banner ni, banner Sukma ni pasang dah ni hulu dah perang. Di hulu nu jalan Sungai Tang ada banner Sukma 2008. Nak kuning banner bahang di seluk. Nah, turun habis. Bah peri ya, bah tu bah tak bah jenazah. Noh duduk dalam. Dia tengok bah jenazah. Ada peles tau. Orang bagi bah jenazah ni. Nak, naik tu dak lama kan. Dan telah mengeluarkan oleh At-Tayalisi. Dah habis lagi tadi. Maka bila mengambil ia isteri akan tangan, nescaya gugurlah segala dosa kedua suami isteri pada sebilang-bilang anak, segala anak jari kedua suami isteri. Bila kita tengok isteri kita renung muka kita pun senyum, dia pun senyum, turun rahmat. Ji, start lalu malam ni kat gigi boleh? Balik tengok muka bini. Duduk tak katil tu balik tengok. Balik tengok mu tak siapa ke mengatuk mata bing ngeboh. Tak apa. Pahala boleh. Nak maknanya bukanlah gitu tengok. Baru duduk tengok ngaruk-ngaruk. Lepas tu kita ambil tangan dia pula. Isteri ni pegang tangan suami. Maka Allah Ta'ala hapuskan dosa sebanyak anak putung jari. Suami 10, isteri 10, 20 dosa gugur. Dosa kecil, dosa besar tak gugur. Dosa kedara harak tak gugur, kena taubat. Dosa nombor ekor tak taubat, tak gugur, kena taubat. Dosa berzina dah, tu kena taubat. Dosa mana? Dosa kecil. Dosa tengok drama, dosa dengar lagu, tengok muzik, tengok akademi Fantasia. Tengok cerita orang putih hak ada tunjuk aurat-aurat orang ni. Tu dosa kecil. Tengok Hindustan, tengok Ghosti, tengok macam-macam lagi. Hak karuk-karuk, hak tu dosa kecil. Gendong orang puang, bukan bini kita gendong. Tu dosa kecil. Berzina dosa besar. Jadi hapus dosa. Hapus 20 dosa sekali pegang tangan isteri. Dah orang ada bini, orang tak ada bini nak pegang tangan apa? Nak suruh hapus dosa? Nak pegang tangan JKK? Jadi apa tu? Kau tambah dosa. Kalau tak ada bini derah-derah. Zaman ni kena nikah derah. Kacau wala belaka. Budak puang jadi kau teruk. Budak lelaki kau tergoda nafsunya. Memang pakaian kau ganah. Budak-budak lelaki kau gerang tengok. Bila kau gerang, iman kau nipih. Akhirnya ada yang terjebak dengan zina. Hak zina sekali jadi sedap, nak 2 kali cari orang lain pula, awet lain pula. Hak puang pun gitu juga, sekali seronok, nak kali kedua, akhirnya 5-16 kali orang pun tinggal. Bila tinggal, putus asa, kecewa, putus cinta dan sebagainya. Balas dendam, jadi pelacur. Itu Dia orang kafir kau bahan tanah orang Islam. Seka pas seka, serelung pas serelung. Malam-malam duk bilang piti hutang, jual baju. Orang kafir tukang hutang, dia buat mari seluar jin hak kecil, anak orang Islam tukang beli, siapa punggung makan. Hak punggung bulat boleh tahan kira. Hak punggung lepeh macam punggung kucing, seluar jin juga. Faham tak? Ada lepeh, ada benda. Siapa hutang? Hak mari kat toke kafir laknatullah. Wak mari pula digayakan pula oleh arti-arti baju hak sekat, hak pakai tali. Anak Islam tengok, comel beli. Katalog dia URTB, fashion, mangga. Beli pula. Bila beli hutang pula, bapak kafir laknatullah. Hutang dia beli baju tu, dia boleh tengok aurat pula. Anak dara orang Islam, dia kafir. Kemudian piti pula hutang, malam-malam kira hutang. Maka piti hak hutang tu pula wak beli tanah orang Islam pula. Akhir-akhir duduk atas gunung belaka, cawak getel orang. Faham lagi? Gitu betul tak?
Dah dulu dia akuk tarik kan. Tak? Toke-toke tu akuk tarik kerja. Nah, leni habis. Anak beranak tunggu rumah dia. Mak basuh pinggang restoran dia. Pak malam-malam tak boleh tidur, kena jaga gudang dia. Betul tak? Baru nak ngatuk tak kira. Hai Pak Mat, lu tidur tak? Bangun. Tak ada tidur. Sikit ngantuk. Bangun. Jaga harta dia. Harta kafir laknatullah. Siapa jaga? Tuang punya bumi, tanah Melayu. Betul tak? Tak ada mikir lagi. Anak dara kita ke mana pula? Anak dara kena duduklah kedai dia. Kena pakai baju sekerat. Uniform dia kena pakai seluar jin ketat. Dia tak angus tidur ke anak dara kita tunggu dah depan kedai congak-angok. Tokai tidur ke di rumah. Kedai tu anak dara kita tunggu dah 5 ekor depan. Tunggu tokai mari, takut marah mari lewat. Matu kalau Melayu ni haprak. Nak? Pasal apa? Pasal ditipu dengan hiburan dan bersokang. Dah sedar ke diri dah. Nak? Ambil sebidang tanah. Sebidang tanah. Kau beranjak. Nak? 3 malam lepas kita berhenti kat 7-Eleven Ladang. Pukul 1 suku pagi. Berhenti belakang kita kereta trooper. Turun 2 orang puang. Nak, Melayu umur dalam 25-27 gitu kan. Dengan seluar ketat. Nak, baju ketat. Turun apek. Muka macam kuih gulung. Muka. Apek tu faham tak apek? Kafir laknatullah. Masuk dia bayar hak puang tu rupanya. Hak puang tu naik kereta dengan dia. Beli kondom 5 nautik. Nak, beli kondom. Masuk pula lepas beli kondom, masuk dengan tina 2 ekor ni, masuklah kereta trooper, sum lagi. Ada. Kita nak buat benda kita. Nak, kita pandai mandi minyak silap licah, silap gayung. Tak? Duk main gitu, silap buluk. Anak lara pas saka, ni mandi minyak dah orang. Ada. Bila lagi nak bangun? Nak. Kau duk marah gitu, hari ni tak ada cerita lain ni. Cerita supah orang minyak. Ada habis dah. Beginilah Allah. Aku kata tau jangan pakoh. Nak minyak mahal. Tak mau pakoh ni kata mau pakoh. Dari dia marah tu, duk baloh. Nak. Dia marah dah. Muka seseka macam orang minyak tu muka. Rok tu. Tu baru pakai kacir, kalau pakai BN nerak tu. Yang kita lambat tadi pasal ada kan minyak wak slow gitu. Dalam wak slow 18 riyal apa? Main-main kalau tekan pergi 40. Nak. Tengok kalau dak rok cetam dia kita kena batal dah pok 7 ni. Kena main ngajar dekat-dekat pula. Bahasa berjadah punya orang. Nah, ada pula naik sampai 80 sen. Ni kata zalim lebih daripada Firaun. Nah, tu kata. Beratus beli minyak 5 batu dia aje. Malah kemarin 5 batu. Kita ingat nak tumpang isi kot sikit 5 batu, sorry ya. Tak. Ekor tak nampak. 3 uti bukit tak ada ekor. Tak. Isi minyak dia aje. Bukit Bayur 2 batu. Nak pajang tu. Ekor belakang tu mati injing belaka. Anak duduk atas bonet panasang. Nak. Ni yang kata. Jadi hara habis tanah Melayu. Kerana 2-3 ekor tu nampak karung. Kita kata tak apa dah, tak boleh isi, tak isi. Kita isi kok kemarin tak ada orang pun. Orang duk kecoh-kecoh sangat. Dah sibuk apa beribu-ribu orang duduk isi minyak. Kita isi pagi esok tu. Mana ada kita seorang isi. Tak ramai pun orang. Pak Bangla berebut panggil. Suruh masuk lain. Kita seorang yang masuk lain kat sel. Tak naik minyak. Sekali kita ubus 100 naik gitu meter. Tak meter tak naik turun situ. Tak naik turun, meter turun. Tak.
Ni kata kalau kambing tak pakah pemerintah lagu ni bodoh daripada kambing. Faham? Betul tak? Tak apa. Jangan takak aku seorang, takak semua. Tak. Jadi kita kena berusaha supaya rahmat turun semak kembali kepada rakyat Malaysia. Bukan kita nak perang dengan pemerintah, nak tukar. Biar orang yang makna kasihan belah pada rakyat menjadi pemimpin. Gitu. Wajib dah. Kalau kita dah ambil cara, maka kita ni penting diri kita saja. Habis. Dah bukan orang UMNO isi mahal kau. RM2.7 kau seliter. Ke dia isi 7% seliter. Dia ada kad JKK. Dia kena beratur kau. Baru ni tengok JKK beratur di kop kapal. Tak tahu dekat nombor 50 ada bujung tu kereta dia. Beratur mana dia ada. Beratur tak benda mu ada cok kan. Mu telefon tokai Petronas kereta di rumah kau lari-lari. Dah mu hebat kan. Tak beratur kau. Orang apa tak apa biti banyak. Orang UMNO nyaknya. Kerja nyapu siapa. Kerja lori siapa. Orang UMNO apa tak. Pasal dia baik. Dia dulu kini selamanya dia berjuang sama duk tolong sama baik dengan Datuk Purwi. 3 beradik anak dia kerja lori siapa. Orang apa tak kau. Pegawai bank tak kau. Betul tak? Dah nak hanya ke dia. Dah JKK 300.5. JKK hak bini kerja cikgu tak apa lah. Hak bini dah kerja 300.5 nak akan dia. Isi seliter. Minyak. Boleh lah isi seliter. Start tolong ramai-ramai bro lopaklah kereta. Cuma ambil lajak gitu. Tengok bulan lapang ni naik pula. Mampu kerah gitu mampu kerah gitu. Dan telah mengeluarkan oleh Tayalisi wallahu a'lam. Kita tengok soalan kan Soalan yang pertama, kalau kita solat kalau kita solat berjemaah, kita terlupa niat berjemaah ketika takbir, adakah kita mendapat pahala berjemaah jika kita niat jemaah lepas takbir? Ada pendapat mengatakan tidak mendapat pahala berjemaah, minta penjelasan. Baik, dia kata dia solat berjemaah macam solat maghrib tadi, tak ingat dalam takbir nak niat jemaah atau niat makmum. Lepas takbir baru dia niat. Ada orang kata tak boleh pahala jemaah. Jawabnya dapat pahala jemaah bila mana kita niat berjemaah walaupun selepas takbir. Faham? Cuma berlaku khilaf pada masalah sebelum kita niat jemaah, adakah dapat pahala jemaah pada masa itu? Maka pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tak dapat pahala jemaah melainkan setelah kita mula niat berjemaah. Maksudnya masa dia tak niat jemaah lagi tu, hak tu jadi pahala seorang. Bila dia niat berjemaah start pada tu dapat pahala berjemaah mula pada itu. Faham? Hak tu khilaf. Adapun niat berjemaah lepas daripada takbir boleh kepada semua jenis solat berjemaah melainkan solat Jumaat. Solat Jumaat wajib kena niat jemaah di dalam takbir. Faham? Solat Jumaat wajib. Yang kedua, saya mempunyai seorang kakak. Jika abang saya menjadi wali, bolehkah saya dan adik-beradik laki-laki lain menjadi saksi? Tak boleh. Tak boleh, kena orang lain jadi saksi.
Nampak? Wali hak dia ni jenis hak kalau tu wali tu tak ada gati dia tak boleh jadi saksi. Nah, sebab abang tu dia tu jenis wali juga. Nak? Dia tu wali juga. Yang kata boleh itu satu kaul, tapi kaul tu dhaif dalam mazhab Syafi'i. Nah, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kalau wali tak boleh jadi saksi. Nampak? Tapi nak buat juga boleh taklid kaul yang dhaif tersebut. Nah, ayah jadi wali, adik-beradik lain dua orang jadi saksi. Nampak? Tapi sini boleh adik-beradik jadi saksi. Kalau abang jadi wali boleh? Boleh, tak apa. Dia pakai kaul yang kedua. Soalan seterusnya, apakah hukum memohon kad kredit, Mastercard, Visa card? Kalau boleh, bagaimana cara nak mengelak daripada terlibat dengan riba? Bolehkah terlibat sama walaupun bank ada mengenakan interest? Jawabnya, kad kredit yang mengenakan interest adalah haram. Nampak? Kalau nak menggunakan kad kredit, gunakanlah kad kredit yang tidak mengenakan interest. Nampak? Cuma mengenakan duty perkhidmatan, tetapi jangan persennya tinggi. Nampak? Cara beli barang daripada Kok Memos, Seng Hang secara ansuran elok daripada riba. Tolong terangkan cara nak beli. Boleh. Kalau kita nak beli cara tak kira Seng Hang ke apa pun, kita beli itu dia ada dua harga. Kalau dia tulis itu tunai 1,000, hutang 1,400. Kita nak akad tu tunai ke hutang? Pilih dulu salah satu. Nak hutang, kita beli hutang dengan dia, tidak dikatakan riba. Dipatuakan oleh apa benda ni, almarhum Syekh apa benda ni, almarhum Said Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, bekas mufti besar negeri Johor tahun 55. Faham? Ni seorang ulama terkenal. Sebelum merdeka gitu. Juga ada dipatuakan oleh apa benda ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di dalam kitab fatwa beliau. Riba hak kata dua harga hutang tunai lain-lain ni dengan satu akad. Aku belilah barang ini dengan harga, aku jualah akan barang ini kepada kamu dengan harga 1,000 kalau tunai dan 1,400 dengan hutang. Tak boleh akad lagu tu akad riba. Nampak? Tapi Kok Memos tak boleh. Kalau Seng Hang boleh lagi. Walaupun afdal lah kedai orang Islam kalau barang tu ada. Tapi kebanyakan kedai orang Islam tak ada lah barang-barang hak, maknanya barang-barang elektrik hak besar-besar ni tak. Kalau Kok Memos ni dia Yahudi. Kalau boleh elokkanlah, pulalah. Yahudi. Kok Memos Yahudi. Jangan belilah. Kok lepas-lepas nak kan, kok akan datang. Dia syarikat Yahudi. Hukum makan daging sembelihan kerana nazar. Jawabnya, kalau nazar itu kerana Allah, maka halal. Sebab yang sembelihan nazar yang haram ni tidak kerana Allah, tu masalah. Nazar kerana tok wali tak boleh tu. Jadi bakar. Yang kedua pula, dia menazar kerana Allah, tapi tidak disebutkan nak makan sebahagian. Jawabnya haram makan. Takut ditanya masalah koid masalah ni kot. Siapa yang bernazar nak sembelih seekor kambing contoh, maka haram dia makan sembelihan itu. Nampak? Melainkan dibuat taklid dengan makan sebahagian. Contoh hak haram makan gini, aku bernazar kerana Allah Ta'ala kalau aku baik sakit ni, aku nak sembelih seekor kambing. Maka bila dia baik sakit wajib sembelih kambing. Haram makan dia dan anak isteri. Tapi kalau dia menazar tu dibuat taklid, dalam taklid tu dia disebut, aku bernazar akan sembelih seekor kambing kerana Allah bila aku baik sakit dan aku akan makan sebahagian daripadanya. Kalau disebut gitu dalam nazar, maka halal dia makan binatang nazar tersebut, baru boleh makan. Kalau nazar saja haram makan, selah bulu tak boleh makan, kena pergi makan ke orang lain belaka. Faham? Baik, selesai masalah.
Saya sudah mandi wajib, lepas tu saya semayang, sudah semayang baru sedar ada cap tangan, kena mandi mula dan kena semayang semula ke? Tolong beri penjelasan. Baik, dia mandi junub, lepas mandi junub semayang, lepas semayang tengok ada cap, kena mandi semula, mandi ke semayang semula ke lagu mana? Jawabnya tak tahu dulu. Cap tu kena masa mana? Kalau cap tu kena selepas mandi, maka tak payah mandi semula, tak payah semayang semula. Kerana semayang dia sah. Sebab apa semayang sah? Mandi dia telah rata. Kerana letubik pada bilik mandi baru nitik cap tu, atau terpijak cap tu. Faham? Tapi kalau cap tu terkena sebelum mandi, maka mandinya tidak sah. Maka semayang juga tidak sah. Dua-dua kena qada. Kalau tak tahu kena waktu mana, sebelum mandi atau selepas mandi, mungkin selepas mandi, mungkin sebelum mandi. Jawabnya sunat mandi dan sunat ulang semula semayang. Faham? Ingatlah tu. Soalan yang kedua, air dalam baldi hok ada dalam tandas kita buat basuh kecing, suci ke tak? Lepas tu kita ambil semayang, kita pun semayang. Kalau air tadi tak suci, semayang jadi tak sah. Tolong beri penjelasan. Air dalam baldi hok ada dalam tandas, kita buat basuh kecing, suci ke tak? Suci, tak ada masalah. Dalam tandas bilik air, dalam jambang lah senang. Jambang, tandas tu jambang lah. Ada makuk jambang, tepi tu ada air, ada baldi. Basuh begok cebok tu lah. Faham tak? Basuh kecing boleh ke tak? Boleh lah. Nampak? Tak ada masalah, sebab air tu bukan air kecing. Yang tak bolehnya dia tak kecing dalam makuk tandas, kecing dalam baldi tu. Barulah air dalam baldi tu najis. Faham lagi? Air dalam baldi suku. Mu berok tahi masuk dalam lubang ni, mu cebok gitu basuh berok. Lain wuduk dalam baldi berok. Mu ambil wuduk dalam makuk tandas, tu lain. Tu beling dah tau. Takut dia rasa was-was, tak ada masalah situ. Air dalam makuk tandas bersih kalau kita pang banyak kali. Betul tak? Dalam makuk tandas tu kita kecing tau. Nampak air kecing kuning, dia pun putih. 3 kali cuci. Boleh tak koma? Faham tak? Bah, dia cuci dah. Kan dia sembuh air habis tu. Sembuh dah air. Cuma kemar mulut je lah. Kemar mulut suci memang suci dah. Dia gitu. Cuma tak sedap je lah. Saya seorang isteri, masalah saya selalu je gaduh dengan suami saya. Hari tu ustaz dia kata kalau gaduh dengan suami amalan tidak diterima. Masalah saya, tiap kali saya gaduh, suami saya akan lari daripada rumah. Dia akan tinggal dengan bapa mertua saya. Saya telefon tidak angkat, adakah pada masa itu setiap amalan saya buat tak diterima? Dalam Islam macam mana patut saya buat, sedangkan saya dah cuba banyak kali untuk mengelak dari gaduh? Tolong beri pendapat ustaz, kalau boleh ada tidak ayat Quran yang patut saya baca dia mengelakkan pergaduhan ini? Dia kata kita ngajar kalau isteri ni balah dengan suami, tak minta maaf, tak terima amalan, tak. Kemudian isteri yang lari daripada suami, tapi dia ni lari balah dengan suami, suami lari. Ni balik, bila suami lari tak termasuklah dalam hak kita kata tak terima amalan. Hak tak terima amalan ni bila kita balah dengan suami kita, kita pergi lari tinggal suami. Selama mana tak balik ke rumah suami, lagi tu tak terima semayang. Faham? Hak ni suami lari. Jadi kita nak pergi minta maaf, tak tahu tembar di mana tau. Telefon dah akad tutup, tukar nombor. Jadi nak pergi minta maaf ayo. Takkan suami isteri kena pergi cari tubik luar, tempat isteri dalam rumah, maka tak masuk. Tetap dia semayang diterima oleh Allah. Cuma menyakit balah ni. Berakhir balah. Sebab itulah kita kena ingat bila kita bersuami, bernikah, kita ingat kita puang sentiasa kalah, sentiasa lah kurang
apa ni kuasa kita dalam rumah tangga. Suami kita sentiasa lebih daripada kita, walau macam mana pun kita kena terima gitu dulu, baru kita kena menikah, baru boleh berkahwin diri rumah tangga. Terima dulu konsep Islam, suami mengatasi orang perempuan dalam semua perkara. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki ni dia memimpin dan lebih kuasa pada perempuan. Kita kena sedar keadaan ni, inilah Islam. Dia terima bulat-bulat gini, barulah jadi kita tak bergaduh dengan dia. Dan kita kena dengar sama benda-benda hadis-hadis Nabi dan sebagainya tentang dosa dan seksa isteri yang suka bergaduh dengan suami. Dengar sama. Memanglah perangai panah barang berahi lawang suami. Dengar sama insya-Allah. Solat hajat, minta Allah Taala lembut hati dan sebagainya. Kalau nak baca ayat, baca surah Yasin. Tiup dia air, niat lembut hati, minum air tu. Ulama ajar lagu tu. Dak bergaduh terus dak leh gak bergaduh jarang-jarang. Bergaduh malang, siang jangan bergaduh. Ni kalau dak bergaduh sama, dak leh juga. Dak leh anak. Dia kena bergaduh tak? Tapi jangan bergaduh orang-orang lawang suami. Ingat kalau gitu gini, nak lawang dia ingat. Aku lawang tak guna gak, masuk neraka aku. Biar suami aku bodoh pun masuk neraka aku lawang dia. Nafsu setan mu nak asuk aku nak suruh lawang suami aku tak sah. Aku kena ada. Mu nak suruh aku masuk neraka. Kena pandai attack mind lagu tu. Insya-Allah. Soalan seterusnya. Saya berkahwin lebih kurang 2 tahun dah. Gaji saya dalam 1,500 bulan. Parah. Selepas ditolak hutang bersih yang saya dapat lebih kurang 400. Cukup untuk belanja saja. Tadi 1,500. Tinggal 400. Mana banyak. Bank sekolah anak begitu begini lah. Api naik pula tarikh. Korok kering tu. Asyik lah. Tak jumpa malam-malam nak katok. Orang jumpa larak orang tengok orang memang katok apa bisuti. Apa benda habis. Bukan kita susah, anak dara kita susah naik minyak nak. Cucu kita kita nyang kita susah hidup, habis susah belaka. Habis keturunan kita susah. Dah tak marah kau buat gitu. Tak marah kambing negara. Bagaimana saya nak bagi nafkah isteri saya minta 100 sebulan. Kalau saya bagi tak cukup ustaz. Ke boleh bagi 20-30 je sebulan. Nafkah zahir tu, nafkah batin selesai dah. Mung bahasa isteri mu nak wis 20 riyal sebulan apa benda batin wi penuh. Batin dah batin wi 20 riyal tak dah boleh. Guana mu kira guana 1,500 paling tinggal 400 ni. Mu berhutang apa benda ni, belanja apa benda. 400 ni orang kerja kedai dia kuli orang 400 gaji. Dah tahu kalau potong tinggal 4%. Dah mu 1,500 tinggal 400. Jadi suami isteri dia nafkah ni dia kena beri juga. Lagu-lagu mana pun mu kena ikhtiar, kena beri nafkah. Zahir dan batin tu tanggungjawab yang wajib. Melainkan isteri tu halal barulah terlepas. Lagi dia tak halal mu kena beri 100 sebulan 100. Sikit 100 sebulan. Ada orang beri 5,000 sebulan, ada orang 1,000 sebulan. Sikit dah ni 100 sebulan. Mujur benar dah. Pisahlah lagu-lagu, jual lah ring sport tu. Faham tak? Tu dah wajib. Stereo kereta spekar nak berjadah apa tu. Nafkah ni hak wajib. Tak cukup nak bagi nafkah, kerja. Tuhan beri gagah orang lelaki ni, tambah pendapatan. Kalau kerana kita kerja tu nak beri nafkah, insya-Allah luah rezeki. Yang jadi tak luah rezeki tu takut sanilah tidak ada keikhlasan nak cari benda-benda yang nak tuntut, nak selesaikan masalah kewajipan. Kalau demi kewajipan, Allah buka. Jadi dia nak tanya boleh nak 20 dia tak boleh. Yang boleh kata start tak boleh, tu ulama tak boleh, tok guru tak boleh, bini dia boleh kata. Bini kata tak apalah 3 bulan baru boleh. Pasal nafkah bukan hak kita, hak isteri dia.
Apa hukumnya dia juga ni tulisan sama. Saya sering tidur dalam keadaan berborgel. Berat mu ni. Dah lah PT tinggal 400. Tidur lanjang pula ni. Haji ke tak apa tanya ni? Hukumnya berdosa besar jika kita tidur seorang. Tidur telanjang seorang mana boleh, tengok dah orang. Nak di rumah tak berdosa lah. Makruh sahaja. Melainkan kalau panah harus. Harus. Kalau saja-saja makruh. Nampak? Dalam rumah luar haram. Tidur tanah lambu telanjang ulat. Kata mana tu imam berat tu ni. Mana tu imam tidur telanjang apa? Naik minyak. Mana? Naik minyak apa tidur telanjang. Tidur seorang dalam bilik makruh. Apa hukum adat melenggang perut bagi ibu yang hamil untuk menentukan jantina anak dalam kandungan? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Adat lenggang perut daripada adat istiadat agama Hindu kuno. Dengan golek wahnya apa semua kacau walau lah ke. Mujur lah dulu-dulu reka golek wahnya atas perut ibu. Kalinya kata golek sepoket. Kena yang tu. Belah perut. Adakah salah menggunakan panggilan sayang untuk kekasih tunang sebelum pernikahan? Jawabnya tak boleh. Kita berkata perkataan yang menyeronokkan nafsu kita walaupun telah bertunang, tak boleh. Yang menaikkan rasa syahwat nafsu dengan panggilan sayang dan sebagainya hanya setelah akad nikah. Tunang tak boleh. Main sayang, I sayang you sayang I. Tunang baru dah tunang. Nikah lagi tak halal. Tunang boleh dah melepaskan nafsu walaupun dengan suara je. Tak boleh. Tak boleh lagi. Nak love you love me, sayang itu ini, lepas daripada nikah. Sama main gitu UI tak apa, UI. Tunang. Kasih tak boleh, kasih. Tunang boleh telefon, tanya. Khabar. Esok tu ingat tu. Umpama nak khabar, aku dah ingat. Nak buat, nak atur borang nikah ke apa ke, boleh lah khabar. Pendek-pendek lain tak boleh. Saya tanya lain dia buat apa, duduk ni dalam bilik ke luar, mandi dak lagi tak boleh. Tunang apa lagu tu? Tanya opting. Borang tu sign tak lagi. Borang UMNO. Tak. Exam sign dah. Ada pulak kapal tinggal mucung lele nak tergelang masuk juga lopak. Feeling kepala ingat. Apa hukum merakam video foto untuk sepasang tunang duduk bersama di hari pertunangan? Tak boleh. Nak duduk nak pukul gambar kena nikah dulu. Nak duduk dekat. Tapi kalau ramai-ramai boleh. Mana ramai ni jamak aqallul jam'i salasah. Sekurang-kurang ramai 3 orang. 3 orang boleh. Kita tunang kita bakal pok tua duduk tengah. Boleh. Boleh. 2 orang kita tak boleh. Tak boleh. Pasal dah nikah lagi. Gambar tu jadi fitnah. Duduk 2 orang. Faham? Ramai-ramai boleh. Ramai-ramai. Gitu Islam. Islam ni mana kita tunduk menyerah kepada hukum. Bila dengar gitu ikutlah. Tak cakap banyak. Bang Islam. Ni takwil kau tu takwil kau ni bukan Islam. Isu aslam gitu. Sabarlah. Nikah boleh berlaku. Nak buat kau ni, nak pukul gambar kau ni, kaki tak atas, kepala tak ke bawah. Boleh. Dah ni bini kita kan. Duduk saja yang ambil gambar ambil gambar. Teng ketak boleh. Dah bini kita. Nerak. Kaki tak atas. Kepala duduk celah messenger. Ada apa bini kita? Sabar. Faham tak? Bayang nikah dah ukur lah gambar. Bayang nikah dah ambil gambar. Dia ambil gambar biar hilang itu. Ambil gambar bini tak di rumah.
Bini kata, gambar kita pada ambil apa? Tak? Dah ambil kan nikah. Itu kalau kata dah ambil. Nak. Sekayu lah apalah situ ni ambil apa? Tunang tak boleh. Dia halal ni aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Ada apa? Dak ya salam Tok Imam, dia barulah bilik. Dak pula ni buat lambat dak salam kata imam buat warung. Dak. Dan nikah dah masuklah bilik kau. Anak terena, anak teraga gitu tangannya tak tunggu ni. Ni buat lebas salang no. No. Tamu jawab berasa nak jawab. Alah sakit ni. Adakah jika seorang mewakili akad nikahnya pada orang lain, adakah sah atau tidak? Dia masa jawab nikah tu pengantin laki-laki dah hari, dia sibuk, jadi dia wakil korang suruh jawab nikah. Dia telefon dulu kata kau contoh lah mun tolong jawab nikah aku. Aku serah kamu, aku wakil kepada mu jawab nikah aku ni nak main 3 pukul 3 petang ni. Aku dah balik ni, aku ada kolam renang ni. Faham? Nak tengok final. Sayang juga. Nyaka kita yang terima wakil, perkataan wakil daripada pengantin laki-laki, sah jawab nikah. Faham? Sah jawab boleh wakil. Tapi tak sayang benar bahawa wakil-wakil benar jawab. Tak? Sibuk benar mereka. Tapi sah. Syaratnya perkataan pengantin laki-laki tu, aku wakilkan kepada kamu. Nampak? Kena kata gitu. Lepas tu kena ijab, kena kabul daripada wakil. Saya terimalah, baru boleh. Kena ada gitu. Baru dia jawab. Nampak? Saya terimalah nikahnya bagi pihak si fulan bin fulan dengan mas kahwin yang tersebut itu. Boleh. Jika seorang yang tiada dapat menjawab akad nikahnya dan mewakili akad nikahnya pada Tok Imam, adakah sah? Dia tak boleh nak jawab nikah pasal dia kata-kata dia suruh Tok Imam kau jawab. Jawabnya tak payah nikah senang. Dah jimat dah wakil Tok Imam. Suruh Tok Imam jimat lagi. Wakil. Faham? Ada budak nak jawab tanggungjawab lah nikah. Takkan tak boleh jawab. Ada 8 kali, ada 8 kali. 8 kali jawab nikah. Nampak? Aku terimalah akan bernikah dengannya, dengan mas kahwin itu yang tersebut dengannya. Mana pula? Allah. Muka bekeng. Tapi benar. Nawak gua ni. 8 kali. 8 kali cakap so. Tengok orang nak ajar lambo. Dia duduk atas tu je memang dia jadi lain. Mani macam Tok Imam kau. Tukar kopling amal benda Tok Imam dak dah. Kamu hidup depan. Tu bi air kecing. Maliki yaumiddin gitu begitu. Ada dah. Gitu Gitu garik. Kawan tu kena jadi imam. Kawan tu ketua. Bismillahirrahmanirrahim bunyi. Ni suka. Dia suka isa kat gi, orang suruh dia pula. Orang dah amal dalam 300 orang. Tukar suka tadi bismillah dia maliki yaumiddin. Allah belakang. Separuh batal. Bos. Batal terus. Ada kan? Jawab nikah, jawab molek dah bayar mana? Bayar benda kau. Bukan suruh terjemah surah Al-Kahfi panjang lebar gitu. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Nak bayar apa? Gitu dah boleh kau. So nikah apa benda kau amang sebenarnya. Tu imam pula jawab ke dia. Soalan terakhir, ada ustaz mengatakan lebih besar dosa seorang itu ketika mengumpat perihal orang alim. Betul lah. Mengumpat orang alim ni besar daripada mengumpat orang jahil. Bagaimana pula bila kita bercakap sama kita mengatakan ustaz tu kahwin 2, tok guru tu nikah 2, atau nikah ramai, adakah dikira mengumpat? Tak kira mengumpat gitu. Pasal menyeritakan benda yang betul, tapi benda tu kalau tok guru dengar tak marah. Tok guru nikah 2 orang. Dia pun khabar ke dia tok guru kita nikah 2 orang. Kalau tok guru dengar marah. Tak marah.
Bila tak marah dah pergi ngupak gitu, tak ada masalah. Nah, hak lebih pada tu baru panggil ngupak. Oh, power tu guru gini gitu. Tu dosa tu. Nah, biasa hak tu jadi dosa. Nah, hak benda tu kalau tok guru dengar marah dak, hati dia sakit dak kalau dengar, dak angin ngupak. Ngupak ni zikruka akhaka bima yakrah, benda hak orang tak suka. Nak, benda hak ngaruk-ngaruk, benda betul haram, benda karuk 2 kali haram. Mesej dalam telefon bimbit tambah nilai kurang-kurangnya RM10, anda akan mendapat RM12 percuma. Adakah dia dikira judi? Boleh tak kita menyertainya? Tak boleh. Nampak? Hukumnya haram. Saya masuk dalam sebuah kedai dan meninggalkan payung di luar. Bila saya keluar, payung saya tiada, yang ada payung orang lain. Saya yakin tuan punya payung itu tersalah ambil payung saya. Sekiranya, soalannya, bolehkah saya ambil payung itu sebagai ganti payung saya yang diambilnya? Jawabnya boleh. Syarat kita kena yakin orang tuang payung tu ambil payung kita. Nampak? Tapi kalau kita rasa tuang payung tu ambil payung aku kau, tak boleh ambil. Kita masuklah kedai, tak ada orang. Kita masuklah kedai, payung tu ada. Payung orang lain, payung tu ada dah situ. Kita pun letak payung kita hak hijau tepi, payung ni biru ada gambar cacing. Umpamanya. Dia masuklah kedai, JKK beli. Payung dia. Nah, 2 orang tu saja ada. Tuang kedai tak tubik, duduk dalam cashier. Bila dia tubik, kita pun tubik, tak ada payung kita. Tu orang yang yakin lah. Tak ada orang marilah kedai. Kedai tu memang jauh, beratus-ratus batu pada orang lain. Baru panggil yakin. Tak ada orang dah. Memang 2 orang tu je baru boleh ambil payung tu, dia atau tukar dengan dia. Faham? Tapi kalau kita rasa ke dia ambil, dah boleh ambil. Ke dia ambil, dah boleh ambil payung ni. Mungkin orang lain ambil, orang ni tak, memang dia. Memang dia tak apa. Nah, dia gitu. Ada orang makan telur ayam buang warna kuning, terutama pada musim orang kahwin. Adakah dikira membazir? Alasannya telur kuning doktor kata bawa penyakit, kita memakan ini. Jawabnya, kalau benarlah perkataan doktor itu, tidaklah dikatakan membazir kerana menjaga kesihatan. Tak, telur kuning itu kadang-kadang boleh menambahkan penyakit bagi setengah orang saja mengikut kajian doktor. Kerana kajian doktor tidak kepada semua orang. Kajian doktor ni tidak seperti ilmu Allah. Ilmu Allah ni dia yakin berlaku gitu sungguh. Ilmu doktor ini bersifat zanni sahaja. Tak, kemungkinan betul sahaja. Jadi walau bagaimanapun kita boleh beramal dengan pendapat pakar-pakar perubatan. Kalau dia kata kuning telur itu boleh menambahkan penyakit atau merebakkan penyakit atau mendatangkan tidak baik pada kesihatan, maka orang yang tidak makan tidak dikira membazir. Faham? Tak ada masalah. Baca doa sebelum masuk tandah ke masuk bilik air. Sebab rumah saya masuk bilik air dulu baru bertemu dengan tandah berok. Dia kata. Baik, kalau kita dalam tandah kita tu ada najis dalam bilik air tu, masuk bilik air dulu, pak mandi, barulah ada tandah tempat berok kecing. Kalau bilik air tu ada tempat kita kecing situ, maka kena baca luar tandah. Tapi kalau bilik air tu bukan tempat kecing berok dalam tandah suku pula, maka bilik air tu boleh baca lagi zikrullah. Tidak dikira tempat najis. Tempat najis tandah tu. Baca itu. Pintu tandah tu baru boleh baca doa. Tapi kalau setengah ulama kata kalau kita nak ihtiyat, takut kita basuh kadang-kadang terkecing masa mandi situ, ataupun pakaian terkena najis dikendang dalam tempat tu, maka bilik air tu juga kita jangan berdoa situ. Doa di luar pintu tandas bilik air itu sendiri. Begitu keluar tandas, lakah pintu baru kata alhamdulillah ghufranaka. Wallahu a'lam. Kita bertemu lagi di bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi